Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hazira binti Muhammad Arif akan membentangkan ideologi tentang feminisme. Ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Pada lazimnya, ia merujuk kepada set kepercayaan yang menggerakkan satu pergerakan politik dan sosial. Menurut ensiklopedia, ideologi dimaksudkan sebagai salah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosiogeografi manusia. Antara kandungan yang ada di dalam ideologi feminisme ini adalah definisi, istilah, objektif, fakta perbincangan, kesan feminisme, pandangan Islam, isu semasa dan kesimpulan. Definisi ialah himpunan teori sosial gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh atau berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada diketepikan oleh kaum lelaki. Tujuan utama dari ideologi ini adalah memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kalanya tidak boleh bersekolah, berpolitik, hak penjagaan anak selepas cerai, hak untuk bekerja, hak untuk memegang jawatan dalam politik, hak untuk mendapatkan gaji sama rata dengan lelaki. Maksud dari segi istilah pula merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina serta kepada sebuah gerakan yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina harus tidak merupakan faktor penentu yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosio-politik dan ekonomi seseorang. Antara objektif yang dikemukakan oleh ideologi ini adalah memperjuangkan hak wanita yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik dan sebagainya. Kedua, menyokong seluruh wanita dalam mewujudkan hak milik penuh mereka. Perkara ini juga telah menghadirkan ideologi feminisme sebagai sebuah upaya untuk merubah hal tersebut, termasuk memerangi stereotip jantina dan berusaha membangun peluang pendidikan serta profesional yang setara dengan lelaki. Selain itu, melalui program-program ini, para feminisme turut berusaha untuk melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan, integrasi sosial, melindungi perempuan dari pelecehan seksual, pemerkosaan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kesan feminisme. Kesan feminisme ini boleh berlaku kepada 4 bahagian, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. Di sini terdapat kesan kebaikan dan keburukan. Kesan terhadap individu. Kebaikan, seseorang dapat hidup dengan dihormati masyarakat dan tidak menyebabkan dirinya terlampau terkungkung. Keburukan, individu tidak dapat hidup dengan keharmonian dirinya kerana rohani dan jasmaninya tidak seimbang akibat memperkritikkan ketetapan Tuhan yang telah ditersediakan untuk kebaikan individu. Kesan terhadap keluarga. Kebaikan, kaum lelaki di dalam keluarga akan mendapat memahami wanita dan anak perempuan di dalam keluarganya dan tidak akan menindas mereka langsung, menjadikan keluarganya sebuah institusi yang harmoni. Keburukan, feminisme boleh menyebabkan sesebuah keluarga porak-poranda kerana keegoan suami dan isteri dalam kerjaya mereka menyebabkan mereka meninggalkan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Kesan terhadap masyarakat. Kebaikan, masyarakat berhenti mengungkung dan memandang rendah kebolehan golongan wanita. Keburukan, timbul masyarakat yang memandang rendah ke atas semua wanita disebabkan segelintir wanita yang bersikap liberal tanpa mengisahkan agama. Kesan terhadap negara. Kebaikan, wanita telah memberikan hak untuk berbakti kepada negara dan negara akan melahirkan masyarakat yang saling hormat menghormati. Keburukan,
boleh berlakunya rusuhan dalam negara untuk menegakkan hak masing-masing dan masyarakat di dalam negara akan terpesong daripada ketetapan syariah agama. Pandangan Islam tentang feminisme. Perbincangan tentang Islam dan feminisme bukanlah satu yang baru di dalam dunia intelektual Islam. Bahkan sejak berpuluh tahun kebelakangan ini, terdapat literature tentang Islamic feminism sudah diterbitkan. Penerimaan di kalangan Muslim khususnya di Malaysia masih pelbagai. Ada yang dengan senang hati merangkul feminisme sebagai sebahagian dari tubuh Islam dan tidak kurang juga yang bersikap sebaliknya. Feminisme bagi saya adalah upaya untuk mendengarkan suara dan pengalaman perempuan seperti mana Rasulullah SAW mendengarkan suara Qubaisyah bin Man yang tidak rela untuk diwariskan dan dikahwinkan dengan anak lelaki suaminya. Feminisme juga adalah untuk mendengarkan dan merespon ketidakadilan yang dirasai oleh perempuan seperti mana Rasulullah SAW mendengarkan ketidakpuasan hati Ummu Salamah bahawa para perempuan merasa dianaktirikan kerana Al-Quran sering menyebut tentang lelaki dan melupakan mereka. Maka suara Ummu Salamah direspon langsung oleh Allah melalui surah Al-Ahzab ayat 35. Malangnya, hari ini jika ada perempuan seperti Qubaisyah dan Ummu Salamah, pasti mereka akan dilabel liberal atau diugut-ugut dengan fatwa dan neraka. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, penyudutan dan marginalisasi perempuan di dalam teks-teks fiqh Islam terus berlaku dan begitu jelas sehingga sulit sekali membantah keberadaan diskriminasi terhadap perempuan. Al-Zamakhsyari misalnya dalam tafsir Al-Kaisar sewaktu mentafsir surah An-Nisa ayat 34, laki adalah Al-Qawwam kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan mereka atas sebahagian yang lain kerana mereka, lelaki, telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Menyatakan status lelaki lebih superior utama daripada perempuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada lelaki kelebihan dari segi akal, al-aqal, ketegasan, al-hazam, semangat, al-azam, kekuatan, al-quwwah, keberanian, al-furusiyah dan ketangkasan, al-rami. Kerana kelebihan-kelebihan ini, kenabian, keulamaan dan kepimpinan diberikan kepada lelaki dan bukan kepada perempuan. Tafsir Al-Kashaf Zu 1 hal 523. Setarikan nafas yang sama, Ibni Taksir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyatakan bahawa lelaki secara semula jadinya adalah pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan serta tidak diragukan lagi kedudukan lelaki lebih utama dibandingkan dengan perempuan kerana itulah kenabian dan kepimpinan tertinggi diberikan kepada lelaki dan bukan kepada perempuan. Juz 1 hal 491. Bahkan sekiranya kita membaca teks-teks fiqh tentang kepimpinan, baik kepimpinan sebuah negara atau institusi-institusi umum seperti kehakiman, para ulama mensyaratkan kepimpinan tersebut hanya boleh diisi oleh seseorang lelaki kerana menurut mereka lelaki itu lebih sempurna pandangnya, cerdas akalnya dan cerdik dibandingkan dengan perempuan yang menurut mereka kurang akalnya dan sedikit logiknya. Tidak cukup di situ, diskriminasi dan marginalisasi perempuan boleh dilihat dalam perbincangan fiqh perkahwinan Abdul Rahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah mendefinisikan bahawa perkahwinan sebagai perjanjian syar'i yang memberikan hak kepada suami untuk memanfaatkan alat kelamin isteri dan seluruh tubuhnya untuk
kenikmatannya, iaitu suami. Juz 4 hal 2. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin pula mengumpamakan ikatan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan seperti perhambaan, dan isteri diibaratkan seperti hamba dalam perkahwinan rakikah lahu, yang mewajibkan mentaati dan menuruti kemahuan suami pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki. Juzuk 2 hal 57. Feminisme tidak memusuhi lelaki atau ulama lelaki, tapi nilai-nilai Al-Abawi yang mencuba dilembagakan sebagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip Islam yang kemudiannya dipaksa kepada perempuan seperti yang dicontohkan berikut. Isu semasa dan solusinya. Sumber artikel yang saya dapati terdapat di dalam berita harian yang bertajuk Feminisme Barat Hanya Memporak-Peranda. Kotak berwarna hijau adalah artikel yang dikeluarkan oleh berita harian. Ringkasan artikel tersebut ialah pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian. Pergerakan feminisme Barat kononnya ingin mempertahankan hak-hak wanita Muslim yang dikongkong di bawah kongkongan agama. Ideologi ini demikian menyebabkan lahirnya segelintir masyarakat yang mempersoalkan kata-kata dan sunnah Rasulullah SAW di dalam beberapa perkara. Perkara yang dipersoalkan antaranya yang pertama, mempersoalkan Rasulullah dalam pemberian nafkah kepada isteri dan anak. Kedua, mempersoalkan mengapa Rasul dan Nabi hanya diturunkan dalam kalangan lelaki. Yang ketiga, menuduh Islam membenarkan suami memukul isteri mereka sedangkan mereka tidak memahami dalil tersebut. Yang terakhir adalah mempersoalkan pembahagian harta yang melebihkan lelaki tanpa memahami sebabnya. Penyataan masalah. Masalah yang pertama, feminisme Barat menyebabkan pemberontakan terhadap syariah Islam. Solusinya, berdasarkan kajian feminisme secara ekstrim, perlulah dikawal agar tiada sebarang pembangkahan dalam syariah agama yang telah tersediakan. Kaum wanita perlulah berpada-pada dalam mencapai keadilan agar tidak menghalang hukum Tuhan kerana sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan ada hikmahnya yang tersendiri. Masalah yang kedua, feminisme menyebabkan ego kaum lelaki meningkat dan menyebabkan mereka memberontak kepada wanita. Solusinya, kaum lelaki perlulah diajar agar menghormati hak wanita sejak kecil lagi agar mereka dapat memahami wanita apabila mereka dewasa dan tidak akan membiarkan ego mereka mengawal diri seperti peribahasa Melayu berkata, membentung buluh biarlah dari rebungnya. Perbentangan terakhir, kesimpulan dan konklusi. Kesimpulannya, feminisme pada awalnya mendatangkan kebaikan kepada kaum wanita. Namun begitu, feminisme Barat telah menyebabkan masyarakat kini tercemar dan mula mempersoalkan syariah agama. Oleh itu, perlulah kita mengelakkan diri daripada tertaksub dengan gerakan ini. Sekian, terima kasih.